Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kepada pengacara majlis yang dihormati Yang Berhormat Datuk Haji Yahya bin Ali, yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Terengganu, Yang Berhormat Mulia Tengku Seri Bijaya Raja Siasat Kerajaan Negeri, Yang Berhormat Datuk Razali bin Cik Ani, Penasihat Undang-Undang Negeri, Yang Berhormat Tuan Haji Razali bin Saleh, Pegawai Kewangan Negeri, Yang Berhormat Haji Muhammad Noor bin Hamzah, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan, Dakwah dan Penerangan, merangkap Pengerusi Lembaga Pengarah Terengganu Strategic and Integrity Institute, TSIS, Yang Berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Yang Berhormat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, Yang Berhormat ahli-ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara, Yang Berusaha Dr. Haji Wan Mat bin Sulaiman, Ketua Pegawai Eksekutif TSIS, Yang Bahagia Datuk-Datuk yang dirahmati dan dihormati para panel pembentang, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama dalam suatu majlis yang sangat besar artinya, bukan sahaja kepada negeri Terengganu tetapi kepada keseluruhan rakyat yang berada di negeri Terengganu. Kepada sebuah kerajaan, mereka ingin menyatakan hala tuju dan bagaimana cara untuk mencapai apa yang diimpikan. Kepada rakyat, mereka ingin tahu bagaimana sesebuah kerajaan yang memimpin mereka ingin melakukan pergerakan, ingin diurus takbir untuk menjadi sebuah negeri yang maju, berkat dan sejahtera. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, suka untuk saya memulakan ucapan pada hari ini dengan membaca firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Maksudnya, Yusuf menjawab, hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya, kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan untuk makan. Para hadirin sekalian, persidangan yang dianjurkan selama 3 hari bermula pada hari ini adalah untuk memperjelaskan dan menegaskan hala tuju kerajaan negeri Terengganu dan menggembling usaha kita bersama bagi membangunkan daya tahan yang lebih kukuh untuk negeri Terengganu agar kita berjaya merealisasikan Terengganu maju, berkat dan sejahtera. Sepanjang 51 bulan ini, walaupun banyak pencapaian yang boleh kita banggakan dengan pelbagai data dan statistik yang boleh kita tunjukkan,
Namun dengan bermacam-macam cabaran yang ada di hadapan, kita tidak boleh berada di zon selesa dan memandangnya mudah. Oleh yang demikian, kita mestilah membina keupayaan sendiri supaya tetap mampu untuk mengharungi, menyesuaikan diri dan bertumbuh dalam pelbagai situasi yang sukar yang sedang berlaku pada waktu ini dan akan terus berlaku di waktu yang akan datang. Selain daripada itu, untuk melaksanakan apa yang kita impikan di negeri Terengganu yang tercinta ini, ianya bukan sahaja cita-cita seorang menteri besar, bukan cita-cita ahli majlis mesyuarat kerajaan semata-mata, atau bukan sahaja cita-cita kerajaan, pihak yang menjadi kerajaan pada hari ini, tetapi ianya sebenar lebih besar daripada itu, iaitu cita-cita bagi menjadikan negeri Terengganu sebagai maju berkat sejahtera adalah cita-cita kita semua. Cita-cita rakyat Terengganu, tua dan muda, miskin dan kaya. Kerana di sinilah tanah kita berpijak, di sinilah langit tempat kita berteduh, dan di sinilah tanah air rakyat dan masyarakat Terengganu ingin melakukan perubahan minda supaya menjadi lebih beriman, tinggi daya tahannya, berinovatif dan mampu berdepan dengan berbagai cabaran. Di sinilah kita ingin membawa rakyat Terengganu menjadi lebih hebat. Inilah juga yang disebut oleh Ibn Khaldun yang menegaskan bahawa masyarakat sebagai suatu organisma yang hidup, sifatnya hidup, mempunyai potensi untuk berubah dan berkembang maju seandainya perancangan pembangunannya rapi dan tersusun dapat dilakukan. Perancangan dan pembangunan yang rapi yang tersusun ini bukan sahaja tugas dan tanggungjawab individu yang berada di hadapan tuan-tuan, tetapi kita semua perlu memainkan peranan dengan penuh keikhlasan untuk melakukan sesuatu perubahan di negeri Terengganu yang tercinta ini. Ayat Quran yang saya baca di awal tadi adalah mengenai kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Raja Mesir yang menggariskan sekurang-kurangnya 4 key success factors untuk kita berdaya tahan dalam mengharungi sebarang krisis. Iaitu yang pertama, menyerahkan sesuatu urusan kepada orang yang berintegriti dan kompeten untuk melaksanakannya. Yang kedua, mengurus keuangan dan ekonomi dengan perancangan yang strategik serta pelaksanaan yang efektif dan efisien. Yang ketiga, mengembangkan sektor pertanian bagi meningkatkan pengeluaran hasil pertanian dan menjamin sekuriti makanan. Yang keempat, memperkasakan kepenggunaan dan melahirkan pengguna yang bijak dan berhemat. Dalam kita melakukan perancangan yang rapi dan pelaksanaan terhadap pelaksanaan perancangan itu, kita akan berdepan dengan pelbagai cabaran. Itu adalah suatu fitrah yang akan senantiasa ada. Dalam apa jua keadaan, dalam apa jua bidang, dalam apa jua organisasi, kita menghadapi 3 cabaran besar yang memberikan kesan yang mendalam terhadap kehidupan kita di waktu ini. Yang pertama, kemelut kesihatan di peringkat global yang membawa kepada krisis ekonomi di seluruh dunia.
suatu suasana yang tidak pernah kita hadapi sebelum ini. Sekiranya berlaku ratusan tahun dahulu, dengan apa jua krisis ekonomi yang ada, tentunya suasana masyarakat, alat masyarakat yang ada pada waktu ratusan tahun dahulu tidak sama dengan apa yang ada pada hari ini. Di waktu dahulu, krisis kesihatan yang berlaku lebih kepada lokaliti atau tempat-tempat yang tertentu. Kuat kerana suasana hubungan kait antara sesuatu tempat di atas dunia ini tidak sama dengan apa yang ada pada waktu ini. Yang kedua, perubahan iklim yang diakibatkan oleh aktiviti manusia sendiri yang telah meningkatkan pelbagai risiko dan bencana yang ada bukan sahaja dalam negara kita, bahkan di seluruh dunia. Inilah yang disebut sebagai global warming fenomena. Tidak dapat tidak, ianya juga berpunca daripada tangan manusia. Sebagaimana ayat Al-Quranul Karim yang selalu kita dengar dan selalu kita baca, bahawa manusialah yang melakukan pelbagai kerosakan di atas muka bumi ini. Ketiga adalah mengenai ketidaktentuan geopolitik antarabangsa, seperti ketegangan yang berlaku sekarang ini antara Rusia dan Ukraine, yang telah menyebabkan kenaikan harga komoditi yang berterusan dan gangguan pada rantaian bekalan sehingga meningkatkan inflasi global. Ketidaktentuan mereka antarabangsa ini juga berkait dengan perkara yang pertama tadi, iaitu krisis kesihatan, yang mana pada waktu ini kita menyaksikan suasana lockdown dan semi lockdown di negeri China umpamanya. Dan oleh kerana mereka adalah pengeluar terbesar dalam banyak perkara, produk, barangan, raw material yang digunakan oleh negara-negara lain, sama ada negara membangun atau negara maju, akibat daripada lockdown yang ada di negara mereka, di negara China ini, telah memberi kesan kepada seluruh dunia. Campur lagi dengan geopolitik antara bangsa Rusia dan Ukraine. Tentulah ini antara episod dan saat yang memerlukan kita semua berdaya tahan untuk menghadapi dan mencari jalan bagaimana untuk kita hadap perkara ini dan mengeluarkan bukan sahaja negeri kita, bahkan menjaga rakyat yang ada di negeri Terengganu ini supaya turut juga berdaya tahan. Demikianlah antara bentuk cabaran yang pernah, sedang dan akan kita hadapi. Oleh itu, kita perlu bergerak dengan bersungguh-sungguh untuk membangunkan kapasiti kita dalam pelbagai bidang. Tidak cukup dengan eksekutif dalam sesebuah kerajaan memberikan petua dan menggariskan dasar-dasar untuk dilaksanakan semata-mata. Untuk membawa negeri Terengganu dan rakyat kita ini berdaya tahan, ianya memerlukan usaha dan tenaga bersama dengan pihak kerajaan, pihak eksekutif, pelaksana dasar daripada ketua-ketua agensi yang ada pada hari ini, dan juga kalangan komuniti yang ada di belakang kita. Dan di sana tentunya ada peranan yang boleh dan perlu dimainkan oleh rakyat sendiri, kerana tidak ada gunanya kita menghidangkan sesuatu yang indah dan manis kepada rakyat tetapi ia tidak disambut dan digunakan oleh mereka dengan sepenuhnya. Para hadirin yang dihormati sekalian, bersempena dengan persidangan yang dianjurkan pada hari ini,
besok dan lusa, saya ingin menggariskan 7 bidang keutamaan yang mesti diberikan tumpuan oleh semua pihak untuk membangunkan kapasiti rakyat dan negeri Terengganu. Tugasan ini sebagaimana yang saya jelaskan baru sebentar tadi adalah untuk kita semua. Saya yang berdiri di depan tuan-tuan ada aspek dan tugas yang perlu dibuat. Atau tuan-tuan yang berada di hadapan saya ini ada aspek, ada tugas yang perlu dibuat. Dan bahkan juga tanggungjawab ketua masyarakat dan tentunya tanggungjawab para cendekiawan cerdik pandai yang ada dalam masyarakat kita di negeri Terengganu pada hari ini secara khususnya. Yang pertama, modal insan dan kesejahteraan sosial. Paling utama untuk berdaya tahan, kita mesti bangunkan generasi yang mempunyai mentaliti dan budaya yang cemerlang dalam menjalani kehidupan. Islam mesti dihayati dan dilaksanakan dalam segenap aspek kehidupan. Pembangunan modal insan ini mesti dimulai dalam keluarga, institusi masjid, sekolah dan di peringkat pentadbiran negeri. Dan saya pernah ditanya oleh pihak-pihak tertentu, apa perkara yang paling susah, paling sukar sepanjang menjadi menteri besar, tanpa perlu berfikir dengan lebih jauh. Jawapannya mudah. Mindset change. Untuk melakukan perubahan pemikiran terutama kepada jentera pentadbiran kerajaan dan juga rakyat yang ada di hadapan kita. Itu perkara yang paling sukar. Sukar atau tidak sukar, kita tidak boleh lari. Kita mesti mencari jalan, kok mana juga jalan sekalipun. Pelbagai jalan kiri dan kanan. Tak boleh satu cara, kita guna pelbagai cara dan bermacam-macam ruang yang ada untuk memastikan perubahan minda, mindset change di kalangan rakyat dapat dilaksanakan. Tanpa ini, kita boleh menyediakan pelbagai perkara dalam negeri kita atau negara kita, tetapi ianya tidak akan memberi apa-apa makna sekiranya semua perkara hendak di spoon feed untuk diberi melalui sudu, nak disuap setiap masa tanpa semua pihak berdiri dan melakukan perubahan dengan sendiri. Yang kedua adalah revolusi industri 4.0 dan Internet of Things atau internet benda. Pentadbiran kerajaan, golongan usahawan, sektor pertanian harus menjalani pemodenan, antaranya dengan mendigitalkan perkhidmatan kerajaan secara berterusan. Bagus kita dah melaksanakan pelbagai digitalization dalam urusan perkhidmatan kerajaan di beberapa daerah. 2 bulan lepas kita lancarkan e-tanah dan saya percaya ada lagi di hadapan kita. Ianya hendaklah dilakukan secara berterusan sehingga menyeluruh. Dan ianya tidak akan memberi apa-apa makna sekiranya pengguna atau rakyat kita tidak faham kenapa kita perlu melakukan pemodenan dalam pentadbiran kerajaan. Sistem comel, sistem cantik dah contohnya, tapi tak ada orang guna atau guna tak pandai. Maka peranan kita semua tidak habis dengan sekadar menyediakan tapak atau medium atau ruang kepada pengguna, termasuklah juga melakukan ajar mereka, bimbing mereka. Dan tentulah dalam proses ini kita berdepan dengan pelbagai soalan, kritikan
macam-macam. Di sinilah bezanya antara sebuah kerajaan dengan rakyat. Sabah dengan pelbagai kerenah yang ada di hadapan adalah merupakan salah satu di antara attributes atau sifat karakteristik kepada kepimpinan kerajaan dan jentera kerajaan. Ketiga, mengenai kewangan dan ekonomi. Dalam keterbatasan sumber hasil, hubungan dan kerjasama serta dasar dan inisiatif oleh kerajaan persekutuan perlu dimanfaatkan secara optimum untuk manfaat rakyat dan negeri ini. Sumber hasil juga perlu diperluas melalui strategi jangka sederhana dan panjang. Perbelanjaan dioptimumkan dengan mengaplikasikan outcome-based budgeting. Semua kita maklum bahawa dalam perlembagaan negara kita ada bidang kuasa dalam jadual 9. Bidang kuasa negeri, bidang kuasa persekutuan dan senarai bersama. Kita mungkin jelas dan faham tentang jadual dan bidang kuasa ini. Tetapi rakyat setengahnya tak faham. Bagi mereka bila sesuatu jambatan nak dibuat di tempat mereka, tugas kerajaan. Tak kira kerajaan pusat ke kerajaan negeri, tak kira. Kerajaan kena buat. Bagi mereka, mereka lihat yang mudahnya kerajaan negeri lah. Sebab kerajaan itulah yang hadap mereka hari-hari. Inilah yang memerlukan kita semua berjiwa besar. Pertama, menjelaskan kepada mereka tentang bidang kuasa ini. Kerana penjelasan tentang bidang kuasa ini secara hikmah akan memberikan kefahaman yang mendalam dan berpanjangan kepada mereka. Kalau tidak selesai satu jambatan, maka timbul pula jalan raya pula nak buat. Tak habis-habis kita, maka perlu kita memberikan pendidikan kepada rakyat. Ada sebuah negeri, saya tak nak sebutlah kepada tuan-tuan. Pada waktu ini, sebuah negeri berkenaan yang juga mendapat hasil minyak dari tahun 70-an, tetapi kerana mereka secara konsisten membuat simpanan dalam peratusan tertentu dalam tabung mereka, pada waktu ini mereka mempunyai tabung yang paling besar bagi sesebuah negeri. Simpanan mereka berjumlah 40 bilion Malaysia ringgit. 40 bilion. Dan negeri berkenaan, walaupun dalam pelbagai mesyuarat di peringkat pusat, ada negeri-negeri lain marah kepada negeri ini kerana masih lagi mendapat peruntukan maris lah, peruntukan lain-lain. Yang banyak juga kerana negerinya besar. Tapi pada mereka nak marah-marahlah. Kita berpegang kepada senarai bersama, senarai negeri dan senarai persekutuan. Menyebabkan walaupun simpanan mereka banyak sampai 40 bilion, tetapi nak buat sekolah, yang kita tahu sekolah di negeri itu ada, masih lagi sekolah kayu pun ada di kawasan pendalaman. Masalah jalan raya yang belum selesai lagi, jambatan masih lagi guna feri pun ada. Saya rasa saya sebut sikit-sikit ni orang boleh agaklah negeri mana. Tapi oleh kerana kawan-kawan tak boleh nak, saya sendiri tak boleh nak sebutlah negeri mana. Pada mereka, buat sekolah, buat jambatan adalah tugas kerajaan persekutuan sebagaimana dalam jadual 9. Maka mereka walaupun pitih banyak tak buat, kerana mereka kejar kerajaan persekutuan untuk buat perkara yang demikian. Kita ini mungkin tidaklah begitu zalim sangat di peringkat negeri Terengganu kita. Poin saya kepada tuan-tuan pelaksana dan agensi kerajaan ialah we stand up, kita berdiri dan kita jumpa dengan mereka di peringkat persekutuan. Mana-mana yang bidang kuasa mereka, kita pergi jumpa, tanya tentang pelbagai peruntukan, tentang dana, tentang macam-macam yang boleh kita peroleh daripada kerajaan persekutuan berdasarkan kepada senarai kerajaan pusat.
minta bajet daripada mereka dengan pelbagai cara. Tak cukup dengan kita hantar surat, kita kena follow up. Kerana mereka juga manusia. Lama-lama kita pujuk, insya-Allah ianya akan sampai kepada kita. Dari segi keuangan dan ekonomi, strategi untuk menarik pelaburan berkualiti tinggi mesti dibuat menerusi kerjasama erat dengan industri, mengemaskini dasar berkaitan, serta menggiatkan promosi dan publicity prospek pelaburan strategik di negeri Terengganu. Sumbangan sektor pertanian pula mesti ditingkatkan dengan lebih signifikan. Peningkatan usaha pelaburan ini juga tidak akan memberi apa-apa makna jika sekiranya cara kita memproses dan menguruskan permohonan pelaburan masih penuh dengan red tape dan kerenah birokrasi yang menyebabkan para pelabur berfikir untuk meninggalkan kita dan pergi cari tempat lain. Di zaman yang serba cepat pada waktu ini, di mana setiap saat bermakna untung dan rugi kepada para pelabur, bukan kepada pelabur saja sebenarnya, kepada kita juga. Kita tidak boleh mempunyai proses yang hanya mempunyai nombor binary 01. Binary number ni 01. Orang sistem komputer dulu-dulu dia tahu, dia belajar 0 dan 1. Atau dalam bahasa lain, yes or no. Orang mari nak bawa pelaburan, boleh tak boleh, lulus atau gagal, yes or no. Kita tak boleh untuk mempunyai sikap yang sedemikian. Tanggungjawab kita juga ialah untuk memberi jalan dan mempermudahkan proses tanpa meninggalkan keperluan penapisan untuk menentukan sama ada sesuatu permohonan itu tulen atau palsu, atau mempunyai maksud yang tersirat, sama ada sesuatu pelaburan itu sesuai atau tidak. Yes, kita perlu tapis. Kita perlu nilai untuk memastikan bahawa pelaburan yang dibawa itu adalah genuine, adalah tulen. Itu tidak ada kompromi. Kerana saya rasa saya sedar dan tuan-tuan juga sedar, kalau kita nak sebut dari statistik, walaupun kita tak buat kajian, daripada 10 kertas yang diajukan kepada kita untuk pelaburan, sama ada peringkat dalam negara kita atau luar, mungkin 7 itu tidak ada apa-apa dengan pelbagai kategori, termasuklah conman, termasuklah broker, termasuklah macam-macam, too good to be true dan sebagainya. Mungkin 2 atau 3 sahaja yang benar-benar tulen. Tak nafi bahawa kita perlu penapisan. Tetapi mana-mana yang pada penilaian ringkas berdasarkan kepakaran kita, ianya berdaya maju dan boleh dilaksanakan, tinggal lagi ada beberapa aspek yang perlu dibuat penambahbaikan. Kita kena cari jalan, berhubung, berkomunikasi dengan mereka untuk melakukan perubahan ini. Saya buat contoh. Katalah ada satu syarikat nak buka kawasan industri, buka kilang. For whatever reason dia minta nak buka di STU. Contoh. Maka kita jawab, selepas buat kajian, tidak sesuai. Atas apa jua alasan kita yang ada pada waktu itu. Tak sesuai. Maknanya kita dah kembali kepada yes or no. Memang tak sesuai. Tidak ada siapa nafi tak sesuai. Tetapi tidak cukup dengan hanya kita sebut tak sesuai, atau tolak, atau tak lulus, atau gagal. Kita mesti mencari jalan bagaimana untuk menjayakan sesuatu pelaburan itu. Kita kata tak sesuai di STU, tetapi sesuai kalau kita boleh cadangkan untuk dibuat kilang ini di Kemaman contohnya, di Dungun ke, di Kuala Terengganu ke, di tempat-tempat lain yang lebih sesuai. Itu maksud saya, kita kena cari jalan untuk menjayakannya. Yang keempat yang perlu juga kita berikan fokus ialah perniagaan dan keusahawanan. Perusahaan mikro
kecil dan sederhana PMKS di negeri ini mesti ditingkatkan kebolehcapaian mereka kepada pembiayaan formal. Penggunaan teknologi dan pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan R&D serta penglibatan dalam rantaian nilai di peringkat nasional dan global. Kerajaan sama ada negeri atau persekutuan menyediakan pelbagai insentif, inisiatif dan dana dengan pelbagai cara pemberian dana ini. Ada yang melalui bank, ada melalui institusi, ada melalui agensi. Kadang-kadang usahawan kecil kita yang betul-betul ingin bermula nak buat kertas kerja ni, orang Terengganu kata selok kalau suruh buat kertas kerja. Nak buat business plan, dalam kepala dia kata tak ada atas kertas. Kitalah yang perlu membantu, sit down dengan mereka, duduk dengan mereka. Dan saya percaya bahawa agensi-agensi kita telah mengambil langkah yang sedemikian. Tinggal lagi ianya perlu lebih menyeluruh. Mana-mana di peringkat desa, kampung yang dirasakan mereka mempunyai kebolehan, kita approach mereka. Bukan kita tunggu mereka jumpa kita dulu, tapi kita approach mereka. Pakcik, ada jalan untuk kita kembangkan syarikat pakcik dan makcik. Walaupun tanpa mereka minta. Proaktif. Two ways antara kerajaan negeri, agensi dan juga rakyat. Bukan kita hanya duduk di pejabat kita tunggu rakyat datang. Program pembangunan usahawan untuk generasi belia mesti mempunyai struktur yang lengkap dan diperluas sasarannya kepada golongan rentan, terutamanya suri rumah, ibu tunggal dan orang kelainan upaya. Allah diharapkan PMKS ini akan menyumbang sehingga 45% kepada KDNK negeri pada masa akan datang. Kelima, pertanian dan sekuriti makanan. Pengeluaran hasil pertanian mesti tumpu kepada komoditi makanan yang utama, terutamanya beras, ikan dan daging, di samping buah-buahan dan sayur-sayuran. Justru kesemua tanah pertanian mesti dimanfaatkan. Pengeluaran bahan mentah makanan haiwan ditingkatkan dan peratus pekerja dalam sektor pertanian perlu digalakkan. Sektor pertanian mesti bertumbuh positif melebihi 4.6% setahun dan menyumbang antara 15 hingga 20% kepada KDNK negeri. Itu sasaran kita. Keenam, kepenggunaan dan kos sara hidup. Bagi menjamin bekalan dan harga makanan yang stabil, Terengganu mesti membangunkan food value chain sendiri dengan melibatkan anak-anak syarikat kerajaan negeri dan PMKS tempatan. Bantuan-bantuan kebajikan daripada berbagai pihak perlu diintegrasikan dan diperkemas pengkalan data penerima, syarat kelayakan, bentuk bantuan serta proses permohonan kelulusan dan agihan. Semuanya ini perlu dilakukan dengan penuh keadilan. Adil. Tak mampu kita nak jawab di hadapan Allah Ta'ala sekiranya kita tidak bersikap adil kepada rakyat. Yang tentunya tak dapat tidak daripada pelbagai parti politik. A, B, C, D, E. Tak parti pun ada. Kita tidak boleh mempunyai sikap diskriminasi terhadap mereka. Selagi mana mereka layak, walaupun daripada parti A, B, C, D, E ataupun tak berparti, it is our duty, menjadi tanggungjawab kita, bukan sahaja yang kita sign, yang kita tanda tangan di negeri kita ini, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seterusnya, ketujuh, kelestarian pembangunan dan perbandaran. Dengan adanya projek laluan rel Pantai Timur ECRL yang dijangka siap pada Disember 2026, diharap dapat menarik lebih banyak pelaburan ke dalam negeri dan mencipta lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Seterusnya meningkatkan pendapatan negeri dan juga rakyat. Pada masa yang sama, perlindungan alam sekitar mesti sentiasa menjadi keutamaan semua pihak yang terlibat dalam projek pembangunan.
kita mesti membuat unjuran bahawa pelaksanaan projek-projek infra yang berskala besar ini tentunya akan membawa limpahan ekonomi. Tinggal lagi ianya tidak secara automatik. Perlu dirancang for the years to come. 2 tahun lagi, setahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun lagi. Nak sampai 2026 ECRL. Contohnya lah, itu kalau ECRL. Belum lagi LPT3. Rancang dan ada kalanya perlu dimotivasikan kepada rakyat untuk sama-sama terlibat dalam rantaian ekonomi ini. Memang dengan cara yang mudah bagi setengah kalangan masyarakat kita, kerajaan kena sediakan pekerjaan. Minda pandangan pemikiran bahawa kerajaan menyediakan pekerjaan adalah cara lama. Cara yang baru ialah jobs is being created. Ruang pekerjaan diciptakan oleh kerajaan dan juga rakyat untuk mereka terlibat dalam aktiviti ekonomi. Saya pernah sebut dalam satu sidang akhbar bila saya sebut kerajaan menyediakan kerja satu cara, kerajaan facilitate syarikat-syarikat untuk menyediakan peluang pekerjaan dua cara, dan cara yang ketiga ialah rakyat mencipta pekerjaan untuk terlibat dalam rantaian ekonomi. Saya tahu ada pihak yang tak senang dan membuat kritikan kepada kerajaan, kepada saya lah. Orang kesuruh kita pula, dia kata, suruh rakyat. Ya, kita tetap dengan pandangan demikian kerana inilah cara kalau nak keluar daripada kepompong. Everything is given, semua nak kena beri. Syarat nak jadi suatu kelompok, satu negeri yang berdaya tahan, kuat dan hebat ialah semua pihak daripada kerajaan sampai ke rakyat perlu mempunyai minda, mindset yang betul dan positif. Barulah kita dapat menjadi sebuah rumpun yang hebat dan mampu berdaya tahan. Kalau orang main bola, ni kita nak ada final. Coach yang mari mengajar kita ni boleh macam-macam. Kita boleh theoretically, kita boleh minta coach yang coach Piala Dunia mari mengajar kita sini. Contohnya, dengan menyediakan resipi dan pelbagai cara untuk menang bola, boleh. Theoretically boleh, walaupun tak boleh nak buat. Tapi kalau yang mari ajar tu world class coach, tetapi player kita tidak dapat faham, tak dapat terima, tidak dapat melakukan perubahan, because they are the one, mereka lah yang duduk atas padang dan bermain, coach tak masuk join sekali. Walaupun mungkin coach tu ialah David Beckham ke, ataupun Messi ke, ataupun Salah ke, at the end of the day, pada akhirnya yang duduk main atas padang ialah orang tu. Maknanya kita boleh ajar apa jua perkara kepada rakyat kita, akhirnya kepada mereka lah sama ada nak buat atau tidak. Dan kita sebagai sebuah kerajaan tak cukup dengan kita ajar, bantu, bimbing rakyat kita untuk berdaya tahan. Agensi-agensi kita kena facilitate, menjadi pemudah cara kepada rakyat kita tanpa mengira fahaman ataupun latar belakang mereka. Dengan itu insya-Allah kita mampu untuk melakukan agenda, pelbagai agenda dalam urus tadbir negeri kita ini. Demikianlah beberapa agenda yang saya rasakan amat penting untuk kebaikan rakyat dan negeri yang kita cintainya. Saya amat berharap agar agenda-agenda ini diterjemahkan dalam rancangan dan tindakan strategik di peringkat portfolio
jabatan dan agensi masing-masing. Go back and look at. Balik, harmonikan, cerakinkan mana-mana yang boleh dilaksanakan di peringkat portfolio dan agensi masing-masing. Saya juga ingin mengambil kesempatan pada hari ini untuk menjemput para hadirin serta seluruh rakyat negeri Terengganu yang mengikuti persidangan ini untuk memberikan cadangan dan bagi belanjawan 2023 negeri Terengganu Darul Iman menerusi portal e-budget. Saya tak pasti ada negeri yang buat begitu ke tidak. Pada kita ada tanggungjawab untuk mendengar, meneliti. Sebab sebuah kerajaan yang ada, mana-mana kerajaan yang ada, bukan sempurna. Bukan perfect. Ada kelemahan, ada yang terlepas pandang. Dan mana-mana yang kita terlepas pandang, kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan berikan kepada kita kekuatan untuk menghadapinya. Yang mungkin dilihat oleh Pok Leh dan Pok Mat, yang mungkin dilihat oleh Makcik Ani yang berada di kampung, yang kita tak nampak, maka oleh kerana itu kita menyediakan ruang, portal untuk mereka memberikan pandangan dan cadangan mereka. Sebelum saya akhiri ucapan saya ini yang lebih panjang daripada biasa, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah dan terima kasih kepada pejabat Suruhanjaya Kerajaan Negeri Terengganu Strategic and Integrity Institute, TISIS, Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA dan Universiti Malaysia Terengganu, UMT, di atas keterlibatan dan penganjuran program selama 3 hari ini. Akhirnya dengan membaca sabda Nabi SAW yang seringkali Nabi SAW sebut ketika mana melepaskan tentera Islam di medan jihad, satu ungkapan yang penuh dengan roh, siru ala barakatillah, dengan maksudnya bergeraklah kamu semua di dalam keberkatan Allah. Saya merasmikan persidangan pada hari ini. Semoga persidangan ini berjalan dengan jaya dan lancar dan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.